Okay, sekarang pukul 7.55 petang. Tapi kat sini punya suasana dia macam dah pukul 8 lebih. So kalau ikutkan jadual, kita orang sepatutnya dah kena tidur lah waktu-waktu macam ni. And then pukul 12 kena bangun, siap-siap semua. Pukul 1 kena gerak ke summit. Dah macam kat mana je kan ni. Seriously sejuk gila kat luar. Tak sempat tengok temperature berapa. Tapi kat sini sunset dia tadi lawa gila. And then sekarang ni because gelap kan, bintang nampak terang gila, cantik gila. Nampak sebiji bentuk apa ni, apa entah yang cross tu. Entahlah, tak tahu lah. I tak ada knowledge nak pasal benda-benda. Tapi memang cantik gila lagi. Okey, ni cubaan untuk rekod dalam kemah tapi tak jadi sebab air asyik bersin je. Sejuk agaknya, so I letak balik phone. Cubaan kali kedua, gagal juga. Z pula kacau kali ni. Tapi I pause kejap video ni. Nampak tak botol warna purple yang dia pegang tu? Benda ni dipanggil sebagai portable bidet. I beli dekat Shopee, murah je. Harga RM16.32. Tapi ni tak masuk shipping lagi tau. So kalau korang nak buang air kat dalam hutan, benda ni function gila. Tak payahlah pakai wet tissue. Sebab mengikut bacaan di Google, wet tissue memakan masa selama 100 tahun untuk diuraikan. So pakailah benda ni. Ringan, selamat dan eco-friendly. Makan malam tadi tak lalu nampak lagi. So sekarang ni ada ikan bilis from Mak Syu punya. Benda ni kita makan dari Singapura, Jepun, Korea sampai ke Indonesia. Jemput makan. Nampak. Ni orang paling penat. Baik. Berapa kali krem? 2 je. Second last sampai. Kau apa sampai hari? 4.5. Bohong. Weh, menipu gila. Agak-agak lah. Aku pun sampai ke 4.45 kot. Kau dah sampai ke 4.5 banyak cantik. Coy. Okey, ni sekitar kawasan Pelawangan Base Camp. Kat sini I nak remind korang kalau nak datang sini, make sure pakaian yang boleh mengekalkan haba tu mencukupi. Contoh macam heat tag, sarung tangan, beanie dan sebagainya. Sebab korang tengok elevation kalau macam dekat Cameron 1004, and then ni Fraser Hill 1004, Genting 1008. Korang bayangkan base camp Pelawangan ni ketinggian dia 2600 meter tau. So bayangkan sejuk dia berkali ganda lah daripada tempat-tempat peranginan kat Malaysia tu kan. So make sure pakaian untuk retain heat tu mencukupi, okay? Ini pula di sekitar kawasan dapur untuk porter kita berehat, tidur and masak. Sempoi je diorang, memang tak ada nak fancy-fancy. Kalau tak silap yang masak untuk kita orang kat sini Pak Rizky, guide kita orang. Yang kalau korang perasan masa Pak Wan yang apa tu, high five tu, tu dia lah. Also nak cakap kat sini, teh O tanpa gula hits different man. Okay, pi sikit sebelum krem-krem bagai. Allah, penat je muka. Allah. Dia dengkur pula kat sebelah. Saya lari tengah. Sekarang pukul 12.59 pagi. Kita nak gerak ke puncak. Perjalanan dalam 4 jam ke 6 jam. Tak nampak. Sekarang pukul 1 bas. Mungkin estimasi sampai ke puncak sekitar 4 sampai 6 jam. Jadi diharapkan bawa cemilan, takut perutnya keroncongan lagi di atas. Bawa foto atau jas hujan. Dan untuk treknya mungkin kebanyakan itu pasir sampai puncak. Jadi diharapkan hati-hati. Jangan jalan sendiri, minimal 2 atau 3 orang. Summit Attack Gunung Rinjani sukses!
Maka bermulalah pendakian ke puncak Gunung Rinjani. Kat sini I nak nasihatkan untuk korang sediakan satu beg kecil untuk dibawa ataupun diguna pakai. Sebab beg besar tu boleh je tinggal kat kemah. Kemah tu akan dibuka sampai kita turun balik daripada puncak nanti. Sebab bayangkan gelap-gelap kan, naik tangga macam ni kan susah. So pakai beg kecil lah. Dekat sini, I memang saja buat music background sebab I nak korang dengar bunyi pasir tu. Dekat kawasan ni sangat susah. Satunya sebab dia curam. Keduanya, pasir dia agak tebal. Jadi bila kita letak je kaki, senang tenggelam and dia melirik ke bawah. Jadinya teknik kena betul. Masa dekat sini, korang nampak tak trekking pole I tu? Dia tak sepatutnya berada selari dengan kaki ataupun di depan I. Trekking pole tu sepatutnya berada di belakang supaya boleh tolak badan kita ke depan. Bukannya letak trekking pole tu kat depan. Kita akan pakai lagi banyak tenaga kalau buat macam tu. Jadi teknik kena betul. Kalau tak betul, akan cepat give up. And then satu lagi, korang tengok ni Alamak. Yes, I punya lampu terpadam. So, I terpaksalah bergantung kepada lampu orang kat depan I ataupun kat belakang I untuk tengok trek ni. Okay, kita sebenarnya lagi tak tahu berapa meter tapi nampak macam dah dekat untuk sampai ke summit. Cuaca hari ni okey lah, tak ada ribut, cuma angin kuat sangat. So bila atas ni memang cuaca dah sejuk lah sebab tinggi kan. So bila ada angin tu dia lagi extremely sejuk. Trek ni memang susah gila. Rasanya tak ada seorang kot yang tak koyak. Myself included, I'm not an exception. Sumpah badai gila. Masa naik dah halfway tu duk fikir macam tak tahulah sampai ke tak sampai. Tapi ni nampak macam dah nak sampai, so kita jalan je lah. Trek ni susah sebab gelap. Lepas tu lampu dah termati sebab pakai dalam kemah kan. Aduh. Itulah dia orang pertama yang kecundang. Satu lagi tip dekat sini, make sure kaki korang tu mengiring, serong sikit supaya permukaannya lebih luas untuk grip dekat pasir tu. Kalau buat salah, kaki korang straight, dia akan senang turun ke bawah balik. So kat situ yang buat rasa give up sebenarnya. So kita orang jalan, tiba-tiba dah sunrise dah dekat tepi ni lah. Kita orang tak sampai-sampai lagi dekat puncak. Kalau ikut itinerary sepatutnya sampai terus lah. Ni kita orang pun sebab dah penat kan, duduk rehat kat tepi and then sambil contemplate lah. Nak naik ke tak. Sebab kita orang sebenarnya dah lebih 6 jam kat sini. So rehat-rehat sampai makin cerah. Tapi kat sini I pause kejap. I nak tunjuk korang, nampak tak ada shadow macam bentuk piramid tu kan. View ni seriously cantik gila korang. Dekat video ni memang korang maybe rasa macam biasa je. Tapi kalau tengok kat depan, ya Allah, macam lukisan. Serius, I terpegun. Pendakian diteruskan dekat kawasan ni dipanggil sebagai letter E. So masa kita orang dekat bawah tadi, I rasa macam itu part yang paling susah lah. Bila dah naik atas ni, kita orang bertemu dengan seorang Mak Saleh ni. Kita tanya macam ni, trek kat depan ni okey tak? Dia kata okey. Dekat sikit tu je susah. Kita orang pun naik lah. Wih, naik. Menipu doh Mak Saleh tu. Sumpah susah nak mampus. Sekali lagi susah pada kat bawah yang gelap tak ada lampu tu. Tak tahulah nak menyesal ke tak kita orang teruskan perjalanan tu. Sebenarnya kat depan tu memang dah nampak dah puncak tu. Dalam 200 meter je lagi tak silap I. But for your information, untuk pengetahuan korang, kita orang semain dah 8 jam tau kat sini. 8 jam tak sampai lagi. Ingat tak kat bawah tadi masa tak limat tadi dia kata antara 4 ke 6 jam je kan. Lepas tu 3 kali I pusing belakang tengok kawan-kawan I. Diorang dah tak gerak dah. Terduduk, terbaring. I macam, kenapa diorang tak nak gerak ni? Aku dah makin jauh. Tak nak naik ke? I pun makin lama makin rasa macam tak kuat nak naik, tapi fikir sebab kita orang nak ke tempat lain pula kan. Lepas kita nak kena ke danau, so masa macam dah tight and then nak turun pun sebenarnya bukan senang. So dekat sini I angkat balik pole I buang niat I jauh-jauh nak sampai puncak tu. Pusing badan I record video ni and I melangkah ke bawah.
Mesti korang macam tertanya-tanya, kenapa tak teruskan je 200 meter je kot lagi? Okey, kena faham jadual sangat padat. Lepas ni kita nak ke danau. Kalau kita lambat sampai puncak, lambat turun ke base camp, lambat turun ke danau, so dia akan dah drag kita punya jadual tu. Bila sampai malam dekat kawasan gunung, bahaya, gelap, tak nampak. Tu tak campur lagi dengan perkara-perkara mistik. That's why kita orang patah balik. Sini pasir memang tebal gila korang. Tengok kaki kanan air tenggelam tu. Kaki belah kiri tak tenggelam sangat sebab air pijak atas batu untuk dapat grip yang lebih kuat. Sambil tengok view yang cantik ni, I kembali bertemu bersama dengan rakan-rakan I. Take 5 sekejap sebab trek ni memang panjang. Langkah 3 jatuh sikit. So dia macam double the effort. Dah turun pun susah ni, ya Allah. Koyak kita tak tahu macam mana boleh naik. So anyway, back to But the... still, we're proud of ourselves. Oh. We're happy at that. Okay, sambung topik ni. Kat bawah tu terjawab pula. Dekat sikit itu danau Segera Anak. Kalau ikut itinerary kita akan ke sana lepas ni. Nampak tak air dia biru cantik kan, macam laut kan? Tapi dia bukan, dia air apa, air tawar. Air tawar ke air tasik macam tu lah. So kat sini selalunya orang memancing. Cantik kan view dia? Cantik sangat-sangat. Okay, jom kita sambung. Okey, sudah-sudahlah tu sedih. Ayolah kita teruskan perjalanan untuk pulang ke base camp Pelawangan. Disebabkan kita orang tak sampai puncak tu, so sini rekodlah video apa yang patut, ambil gambar sebab kita dah tak sampai puncak kan. Actually kawasan ni pun not bad, cantik je sebenarnya. Okey, terus perjalanan. Korang tengok kawasan ni, korang sumpah cantik gila. I tak tahu macam mana nak explain, and I tak ada sejarah macam mana batu-batu ni boleh terbentuk. Tapi dia agak tinggi sebenarnya, lebih kurang separuh kepala I. Ceritanya pagi-pagi masa kita orang tengah bergelap-gelap tu, banyak berteduh kat kawasan ni sebab angin kuat kan, and then sejuk. So bila dah cerah ni, nampak memang cantik gila. I pun apa lagi, ambil gambar lah kan. Alright, bila turun bawah sikit, pasir dia dah kurang tebal. Jadi sebabkan I nak cepat sampai, I pakailah teknik ski ni, cewa. Kiri kanan macam ni supaya kita boleh kawal kita punya speed. Kalau jalan straight je, korang ada potensi untuk jatuh dekat curam tu. Bahaya tau. Ini bunga Edelweiss, cantik tapi menakutkan sebab bila angin lalu, dia ada bunyi whistle. Bila semua dah turun daripada puncak, kita akan berkemas and then nak gerak terus ke danau. So korang bayangkan kalau korang rushing lambat tadi, memang barai weh. Kita orang yang sampai awal pun barai. And then nak tunjuk sikit, warna merah ni toilet tau. Dia tak ada sumber air tapi dia akan gali lubang kat dalam tu untuk korang buang hajat. Mula-mula kita orang macam geli, tapi bila once dah pakai tu, it was okay actually. Korang patut cuba kot. Perjalanan nak ke Danau Segera Anak ini memakan masa selama 3 jam. Cabaran di sini pula berbeza jika nak dibandingkan perjalanan nak ke puncak. Kalau tadi ada banyak pasir kan, kat sini cabarannya batu dan juga curam yang sangat tinggi. Jadinya kalau untuk orang gayat, I tak tahulah macam mana korang nak uruskan diri korang kat sini. I bernasib baik sebab kabus tebal masa ni. Jadi masa turun tu, bila tak nampak tepi, tak nampak curam kat tepi tu, I okey sikit lah, tak adalah rasa gaya. Jadi confident sikit lah nak turun. Kalau tak tahulah, mungkin tak sampai lah kot 3 jam. But korang jangan risau, perjalanan ni tak adalah sepanjang masa macam ni. Nanti dekat depan sikit tu, dia akan mula landai. Korang akan nampak lah, I akan share. And then untuk pengetahuan korang juga, kat sini tak ada mandi-mandi tau. Korang akan pakai balik baju yang sama. In fact, nak gosok gigi pun tak sempat sebenarnya. Sebab yelah, tidur sekejap je, lepas tu korang bangun macam takkan nak gosok gigi je tu kan, tiba. Whatever lah, kau dekat hutan apa, nak wangi-wangi dah kenapa kan.
Alright, ni jambatan yang famous dekat Rinjani. Kalau korang tengok again mana-mana video, memang ada banyak gila gambar dan video orang kat kawasan jambatan ni. I masa sampai macam, oh ni ke jambatan tu. Okay, dalam penat-penat tu kan tetap nak enjoy view. Okay lah, cakap pasal penat kan, rasa saya nak stop lah buat VO ni. Jom kita macam biasa dengar lagu sambil layan video ni. I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see them try. I'm a madman for your touch, girl, I've lost control. I'm gonna make this last forever, don't tell me it's impossible. 'Cause I love you for infinity, I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity, I love you for infinity. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di Danau Segera Anak. Yap, memakan masa dalam 3 jam, kurang lebih 3 jam, 3 jam setengah macam itulah. But then probably because track dia tak adalah susah sangat macam nak ke puncak tu. Dia curam sekejap je, lepas tu dia landai. So bila dah landai tu korang boleh pecut sikit lah, nak cepat kan. Sebab sini kalau korang sampai awal boleh mandi air panas. Kalau dah malam susah tau, gelap, jalan kan tak ada lampu. And then satu lagi privilege bila kita sampai awal boleh pilih kemah. So I pilih biru ni kat depan sebab dia betul-betul menghadap danau. Cuma sekarang ni kabus, korang tak boleh nampak. And then sekarang ni I nak bagi ni lah tenda tour. Sebab masa mula-mula sampai kat Pelawangan kan bateri phone habis kan. Kononnya I nak record lah dalam kemah tapi tak sempat kan. Lepas tu dah gelap. So sekarang ni dekat danau boleh buat. Lebih kurang macam tu lah situasinya atau keadaan dalam kemah tu. Alright, tada! Inilah kolam air panasnya. Lega gila kat sini. Kita orang dapat mandi, dapat cuci rambut, cuci badan, gosok gigi semua. Alhamdulillah semua selamat sampai ke danau.